Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi. Hari ini 26 hari bulan, sebenarnya pukul 1 pagi. Dah lama sebenarnya saya tak buat rakaman untuk perkongsian begini. Hmm, so saya nak kenalkan diri dulu. Saya Jasrul Jamani Benjamian, merupakan pensyarah di UTM dan juga pengarah untuk our spin-off company lah daripada UTM, which is Sustainable and Innovation Engineering Sdn Bhd. Okey, perkongsian saya sebenarnya hari ini ada satu di Facebook lah, saya nampak ada satu video daripada satu company ni sangat menarik, yang mana dia menceritakan tentang over voltage yang berlaku di salah satu rumah customer beliau. Dan ada banyaklah cerita perbincangan antara beliau dan TMB yang dikupaskan dalam video tersebut. So, matlamat saya hari ini bukan saya nak backup TNB, tapi sekadar untuk berkongsi sebenarnya apa yang berlaku dan fakta yang tepat tentang perkara ataupun kita kata kes yang sedang disiasat ataupun yang diadukan kepada TNB. So, saya akan start daripada pengenalan power system. Sebab pertama, klaim yang beliau nyatakan adalah tentang uh, mula-mula berlaku under voltage 110 volt. Lepas tu dia kata TMB cuma repair satu phase sahaja, lagi dua phase masih problem, which is over voltage. Okey, untuk pengetahuan rakan-rakan, sistem TMB sebenarnya in general, sistem TMB kalau kita tengok pada gambar ni kan, start daripada generation sini sampailah ke customer, sebenarnya ianya sentiasa three phase. Okey, maksudnya start daripada generation, dia bawa semua three phase. Three phase maksudnya dia bawa tiga line. Dia akan bawa red, yellow, blue. Okey, ataupun kadang-kadang orang panggil A, B, C. Dia bawa tiga line. Sebab tu kita nampak tepi-tepi jalan ada tiga line macam tu dia bawa. Daripada power station sebenarnya sampai ke hujung lah, sampai sebelum ke rumah kita sentiasa three phase. So, kalau berlaku kerosakan dan kalau dia nak repair, dia akan repair sekali tiga-tiga. Dia tak boleh nak repair satu sahaja, lagi dua tu dia tak repair dan sebagainya. So, dengan kata lain, kalau berlaku kerosakan, dia memang akan repair ke tiga-tiga fasa. So, under voltage dan over voltage kalau berlaku disebabkan certain condition, repairing tu memang akan melibatkan ketiga-tiga fasa. Dia mustahil dia cuma repair satu fasa, lagi dua fasa tu dia tak nak repair. Nah, itu fakta pertama yang perlu diperbetulkan lah. Sebab bila dia sampai ke rumah, dekat rumah ni baru dia akan pergi kepada single phase, satu fasa. Okey, ke rumah-rumah tu baru dia satu fasa, tapi dalam video tersebut rumah yang dia pakai tu sebab banglo besar, 3 tingkat kalau ataupun 4 tingkat, yang itu dia pakai direct 3 phase punya sistem. Itu yang kalau kita nampak dia kata ada red, yellow dan juga blue. So fakta pertama yang saya nak perjelaskan, bila TMB repair sebenarnya memang dia akan repair ketiga-tiga fasa. Okey, itu berbalik kepada aduan yang diadukan pada hari pertama. Dia kata pada hari pertama berlaku under voltage. Salah satu fasa 110 volt. Okey. Lepas tu dia kata tapi sekarang dah okey. Maksudnya bukan kata TNB tak ada ambil tindakan, TNB telah ambil tindakan. Kalau tak 110 ni tak akan selesai. Okey. Itu nombor satu. So macam mana pula over voltage? Apa berlaku kepada over voltage? Okey. Dalam saya punya YouTube channel, okey, siapa yang belum pernah pergi YouTube channel saya boleh pergi ke YouTube channel. Ini adalah salah satu syllabus dalam subjek dan kita boleh proof secara eksperimen. Uh, Contohnya kalau kita tengok dekat sini, okey, kalau kita tengok dekat sini bila berlaku neutral line putus, okey, katakan asalnya kita ada neutral line dekat sini. Saya assume voltage yang saya pakai dalam calculation ni adalah 230 volt, voltage range macam ni. Bila neutral line putus, kita akan dapati nampak dekat sini over voltage, dekat sini under voltage. So, saya percaya apa yang berlaku kepada sistem TMB waktu tu adalah salah satu neutral line dia terputus. So, asalnya sepatutnya 230 volt, disebabkan neutral line terputus, mungkin akan berlaku phase 1 sama dengan 315 volt, phase 2 sama dengan 173 volt, phase 3 sama dengan 251 volt. So,
sedangkan dalam range ni sepatutnya 253 sehingga 217. Okey, ini range yang dibenarkan oleh ST. Alright, so kalau kita tengok dekat sini dua ni fail. Yang ini berlaku over voltage, yang ini berlaku under voltage. Adakah nilai dia akan constant? Adakah nilai dia fix sentiasa 315? Tak. Sebab nilai phase 1, phase 2, phase 3 ni, nilai voltan dia bergantung kepada kita punya three phase punya load. Maksudnya rumah kita, kilang kita dan sebagainya, berapa nilai ketiga-tiga pada setiap fasa akan menentukan berapa nilai voltan. Tapi secara umum, saya boleh bagi tahu, kalau neutral line terputus untuk unbalanced distribution network, memang akan berlaku under voltage dan juga over voltage serentak. Okey, maksudnya ada fasa akan under voltage, akan ada fasa yang over voltage. Sebab tu bila apa ni, klaim yang dilakukan, dia kata satu fasa tu 110, bermaksud betul satu fasa tu under voltage, sebenarnya ada satu lagi fasa kalau dia semak memang akan berlaku over voltage. So klaim yang tu tepatlah, dan daripada video tersebut dia mengatakan bahawa TMB telah ambil tindakan dan sekarang voltan dah naik kepada 200 lebih, okey, which is 230 plus. So tindakan telah diambil, sebab tu dia akan nampak bahawa under voltage dan over voltage dah tak lagi berlaku. Okey, itu fakta kedua yang saya nak clearkan. Okey, maksudnya apa yang fakta kedua saya cuba clearkan sebab dia bagi tahu, oh tak, TMB cuma betulkan under voltage, dia tak betulkan over voltage. Tak, sebenarnya bila berlaku neutral line terputus, sebab TMB bagi tahu bahawa ada kerosakan kabel, berkemungkinan neutral line tu terputus, sebab itulah berlakunya under voltage dan over voltage serentak. Dan bila mereka start untuk repair, sebenarnya mereka akan tackle kedua-dua masalah untuk pastikan bahawa voltage masih sentiasa dalam range. Okey, seterusnya, fakta ketiga. Dia mengatakan bahawa 260 volt terlampau besar. Okey, 260 volt terlampau besar. Betul. Nak kata terlampau besar tu saya tak boleh kata terlampau besar, tapi jom kita tengok berapa sebenarnya voltan yang ditetapkan. Pada tahun 2008, Suruhanjaya Tenaga, kita punya bos besar dalam elektrik, okey, di Malaysia, mereka telah tetapkan bahawa voltan di Malaysia adalah 230 volt plus 10% minus 6%. Bukan volt. Okey, so dengan kata lain, plus 10% ni sebenarnya, sekejap saya tengok berapa voltan dia tadi sebab saya tak ingat. Okey, so sebenarnya voltan yang dibenarkan di Malaysia adalah antara 216 volt sehingga, okey, 253 volt. Ini voltan yang dibenarkan di Malaysia. Okey. Apa-apa voltan di bawah 260 volt, 216 volt untuk jangka masa yang panjang, kita panggil dia under voltage. Alright. Apa-apa voltan di atas 253 volt, kita panggil dia over voltage. Okey. So dalam kes ni tak dinafikan bila mereka buat measurement, nilai yang dia dapat adalah 260 volt, which is 7 volt tinggi daripada sepatutnya 253 volt. Okey, so 7 volt ni tinggi tak? Yes, tinggi sikit, which is sepatutnya TMB bekalkan kepada 253 volt, tapi sekarang dia pergi kepada 260 volt. Adakah dia terlampau over voltage? Tak. Dia tak terlampau over voltage, tapi dia memang tinggi sedikit daripada standard yang dibenarkan, which is dengan kata lain, ia berlaku over voltage tapi pada nilai yang agak kecil. So, persoalannya, adakah ini akan menyebabkan peralatan rosak? So, kalau rakan-rakan tengok dalam video yang mereka kongsikan, dia kata dia orang buka lampu, tiap-tiap malam buka lampu dan mereka risau akan berlaku kerosakan dan sebagainya pada lampu, aircon dan sebagainya. Okey, untuk makluman semua, bukan semua negara pakai 230 volt. Okey, kalau kita tengok sekarang, ini contoh map. Ada negara yang pakai 220 volt, ada negara pakai 230 volt. Malaysia pilih yang ni sekarang ni. Okey, ada negara pakai 240 volt. Okey, dan juga ada negara yang pakai 100 volt, ada yang pakai 220 volt dan sebagainya. Dan in general,
in general, julat plus 10% dan juga minus 6% ni pun varies. Okey, sebab Malaysia dulu pakai 240 volt, dia ambil plus 5%, minus 10%. Yang sekarang 230 volt, dia ambil plus 10%, minus 6%. Okey. Dan kalau kita tengok negara-negara lain pun mereka akan vary. So dengan kata lain, kebanyakan negara mereka tak akan lebih daripada plus 10%, minus 6%. So, kalau kita ambil plus 10%, minus 10%. Ini julat maksimum yang biasanya kita boleh ambil secara general. Okay, semua negara dia tak akan lebih daripada plus 10%, minus 10% daripada nilai yang mereka tetapkan. Kalau 230 volt plus 10%, betul jawapan dia 253 volt. Tapi kalau kita ambil 240 volt, sebab kalau kita tengok kebanyakan peralatan kita masih state 240 volt. Dan kebanyakan peralatan ni memang mereka akan pastikan mereka ada voltage range, acceptable voltage range which is a plus 10%, minus 10%. Okay. Which is kalau kita tengok dekat plus 10%, 240 volt ni sebenarnya kita boleh dapat sehingga 264 volt. Okay. Sebab tu dalam video tu kalau dia pasang lampu dan sebagainya, sebenarnya benda tu tak akan meletup lagi lah. Sebab biasanya acceptable voltage range yang dibenarkan sehingga 264 volt. Kalau lebih daripada tu, yes, berkemungkinan berlaku kerosakan. So, adakah tindakan sepatutnya TMB perlu ambil sebab sekarang ni dia 260 volt ataupun sepatutnya dibiarkan? Betul, saya setuju tindakan sepatutnya diambil. Tapi kalau kita perhalusi balik video tersebut, TMB maklumkan sekarang ni mereka pakai backup. Maksudnya kabel underground kabel tu tengah rosak, mereka tengah repair. Once mereka nak repair, sebab underground kabel nak repair tak senanglah, dia ada banyak proses dan sebagainya. So waktu dia nak repair, dia bagi bekalan backup. So bekalan backup ni hanya untuk sementara. Untuk sementara, while dia nak tunggu cabling ni selesai, insya-Allah mungkin voltage akan patah balik kepada nilai sepatutnya. Okay, menjadi persoalan juga, mungkin ada rakan-rakan yang tertanya, kenapa tak TMB set je 230 volt, tak payah nak ada range dan sebagainya. Betul tak? Okey, ini antara benda yang kita kena tahu. Okey, contohnya, ini saya ambil contoh lain lah. Katakan satu negara tu dia pakai standard 120 volt. Tadi kita tengok kan ada banyak-banyak voltage. Mereka tak boleh nak tetapkan 120 volt pada setiap point customer. Sebabnya, pada setiap point akan berlaku kita panggil kejatuhan voltan. Okey, maksudnya kejatuhan voltan. Voltan tu akan jatuh sikit, akan drop sikit. Contoh kalau dalam analogi ni, kalau kita tengok first customer, okey, dia punya nilai voltan dia sekarang 120 volt, katakanlah kita buat plus 10% minus 6%. Customer pertama sekarang dah 118, okey. Kejatuhan voltan dan last kali kita tengok last customer, kita akan dapati bahawa dia akan jatuh 3 volt, 2 volt, 1 volt, 1 volt, which is dia akan jadi hanya 115. So ini antara perkara yang kita kena hati-hati. Sebab tu dia tak sesenang itulah untuk TMB setkan, okey, rumah pertama tu mesti kena rumah pertama dan rumah terakhir dalam taman tersebut mesti mempunyai voltan yang sama. Tak senang sebab kita ada kejatuhan voltan ni. So kita akan dapati pada rumah pertama dan rumah terakhir, rumah pertama voltan dia memang akan tinggi, rumah terakhir biasanya voltan dia sangat rendah. Okey, dan rumah yang terakhir ni itu yang datang julat plus 10%, minus 6%. So biasanya rumah pertama tak akan lebih plus 10%, rumah terakhir ni takkan kurang daripada minus 6%. Itu yang berlaku. Okey, tapi sekarang ni dalam video tu dia lebih 10% betul sebab sepatutnya 253, sekarang 260 volt. Berkemungkinan besar sebab tengah ada repairing. Sebenarnya sepatutnya dia tap daripada substation ni, sekarang ni mereka tap daripada substation lain, backup. Sebab kalau nak tunggu repair, memang lamalah dia orang tak ada bekalan elektrik. So bila dia tap daripada sini, mungkin voltan dekat sini sedikit tinggi berbanding dengan voltan dekat substation ni. Contoh saya ambil satu analogi simple. Katakan sepatutnya dekat sini sekarang ni voltan dekat sini mereka set 235 volt contoh dia. Okey.
yang mana voltan dekat keseluruhan sistem akan jadi cantik, tapi dalam kes ni yang ni mungkin nilai voltan dia adalah 250 volt. So dia menyebabkan rumah pertama tinggi sedikit daripada julat yang sepatutnya. Tapi ianya hanya bekalan sementara, sementara kita nak tunggu benda ni repair. Itu yang kita panggil sebagai uh, NOP dan sebagainya, closing NOP dan sebagainya. Tapi yang tu terlampau detail lah, saya takkan pergi ke situ. Alright. So untuk sementara waktu sebenarnya 260 volt is acceptable. InsyaAllah peralatan takkan rosak sebab ianya hanya untuk sementara. Tapi kalau untuk jangka masa panjang, better kita tunggu. Memang kena buat report lah dan TMB akan betulkan. Lepas tu dia akan patah balik kepada nilai voltan yang sepatutnya. Dan yang terakhir saya nak kongsi dekat sini, saya dapati rumah tersebut pun pasang solar. Okey, rumah tersebut pasang solar. Katakanlah rumah tersebut adalah rumah pertama. Yang paling dekat dengan bekalan ataupun dengan substation. Pemasangan solar di situ sebenarnya lebih bahaya ataupun kita kata kena berhati-hati sekiranya rumah tersebut memang register dengan NEM di bawah SEDA tak ada masalah. Tapi kalau katakan rumah tersebut tidak register dengan NEM ataupun tidak mendapat persetujuan daripada TMB dan sebagainya, kena hati-hati sebab solar ni sebenarnya dia boleh menyebabkan overvoltage. Okey. Yang ni yang ramai tak perasan. Sebab tu Malaysia at this moment kita limitkan bilangan solar dan sebagainya. Kenapa? Sebab ini antara masalah yang akan berlaku sekiranya kita ada solar yang terlampau banyak di bahagian distribution ataupun di kawasan pengagihan. Okey. Tadi saya bagi tahu kan standard kalau daripada substation rumah pertama, rumah terakhir akan lagi rendah daripada rumah pertama. Ini adalah voltage range dia. Kalau kita tengok contoh kita ada dua line, okey, rumah terakhir ini rumah pertama. Ini rumah pertama, ini rumah terakhir. Ini voltage range yang mereka mungkin akan dapat. Tapi dengan kedatangan solar with the high penetration of the PV, bila PV itu tinggi, berkemungkinan sebenarnya, bukan berkemungkinan, memang boleh berlaku, katakan kalau banyak sangat solar dekat kawasan ni, akan berlaku overvoltage. So yang ni kita kena hati-hati sebab itulah mereka come up dengan case tadi untuk mereka tengok sama ada sesuai ataupun tak solar dipasang dan sebagainya. Sebab ada kemungkinan overvoltage berlaku selepas pemasangan solar. Dan satu benda kena hati-hati bagi sesiapa yang pasang solar rumah dan tak buat kita tak daftar dengan ST, kita tak daftar dengan SEDA dan sebagainya. Bila berlaku overvoltage dan menyebabkan jiran rumah kita rosak peralatan, jiran rumah kita rosak peralatan, kita tak boleh claim daripada TMB, termasuklah jiran sebelah rumah kita. So apa yang akan berlaku, jiran sebelah rumah akan saman kita balik. So dengan kata lain, kena hati-hati bila nak pasang solar dan sebagainya, kena pastikan ianya melalui prosedur yang betul untuk pastikan keadaan overvoltage ni tidak akan berlaku. Okey, itu sahaja saya rasa perkongsian saya hari ini. Saya bukan nak blame siapa-siapa. Matlamat saya sekadar untuk berkongsi. Bukan saya nak backup TMB ataupun bukan saya nak salahkan balik company tersebut, tapi matlamat saya adalah untuk berkongsi supaya semua orang faham. Sebenarnya power system dia bukan sesimpel tersebut. Sesimpel kita nak set 230 sentiasa 230, sebenarnya kita ada voltage range dan kenapa permasalahan-permasalahan yang berlaku di dunia realiti itulah, beginilah dia punya cerita. Okey semua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.